أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Yang bahagia sahabat muslim majlis, pengerusi serta tangkuasa surau, imam kita pada malam ini, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan surau kita ini. Bukan mudah nak mari ke surau ni. Kalau mari semua surau kita ni tak muat. Rumah dekat dah. Rapat. Tapi mungkin yang lain ada tugas sibuk. Tapi kita alhamdulillah boleh mari ke dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga ini satu rahmat yang besar. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak orang tu jadi baik, maka dia campur dalam hati orang tu rasa nak belajar, rasa nak mengaji. Makin hari dia rasa makin jahil. Apa bekal aku nak bawa masuk kubur ni? Waktu dia mari dengar, mari tadah telinga nak cari ilmu. Mari semayang Jumaat. Alhamdulillah. Boleh mari ramai-ramai pada malam ini. Dan pada waktu maghrib ini adalah waktu yang sibuk. Bukan kata manusia, jin pun sibuk waktu maghrib ni. Berdasarkan pada satu ayat, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah kata, hei manusia, siang mu kerja, malam mu tidur. Hei jin, malam mu kerja, siang mu tidur. Dalam arti kata, maghrib ni manusia sibuk balik kerja, jin sibuk nak punch card. Sebab tu orang tua-tua dulu, tua-tua nenek kita kapung awal naik ni azan maghrib ni, waktu senja akhirnya sembunyi ke hantu. Ingat? Betul dia kata tu, ada hujah. Hujahnya di mana? Idza kana junahal lail fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina izin, kata Rasulullah. Apabila tiba waktu senja, panggil anak-anakmu naik atas rumah, kata Rasulullah, kerana jin sibuk berkeliaran pada waktu tu, dia nak panjkat. Maka nak cerita pada waktu maghrib ni, manusia sibuk. Cuba tengok jalan bertali arus kereta, nak masuk cabang masjid pun payah. Kedai makan tak ada kursi masa ni. Pasar raya tak ada parking. Kaki berita pukul 8 nak tengok berita ni, SPRM ni. Nah, contohnya. Kaki pancing, ikan tengah makan ni masa ni. Betul tak? Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir ke surau masjid pada malam ini. Kamulah orang yang mencari husnul khatimah, insya-Allah. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita. Dan ketahuilah bahawa kamu hidup di musim mati. Kamu hidup di musim sukar. Kamu hidup di musim manusia ramai yang mati disebabkan COVID-19, tapi kamu masih mampu untuk terus hidup. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Dan saya nak tanya depan saya pada malam ini, siapa yang Allah uji dia dah kena duduk pusat kuarantin baru ni angkat tangan? Dia kena COVID. Dia pernah kena lah. Saya nak tengok. 1, bagus. 2, angkat tangan. InsyaAllah tak angkat tangan kena pula. 3. Muslimat ada? Apa saya nak bagi tahu di sini?
Tahniah saya ucapkan kepada kamu bertiga, kerana kamulah orang yang mengenang budi Allah. Kamu sudah masuk tempat mati, kamu sudah masuk pusat kuarantin tempat orang kena COVID, tapi tiba-tiba kamu sihat balik. Mari cari Tuhan di surau masjid ni, kamulah mencari husnul khatimah. Sepatutnya tuan-tuan, masjid kita pada malam ini dipenuhi oleh geng-geng kuarantin baru ni. Sepatutnya masa tu Tuhan kok dah dia, Tuhan hantar mesej dah ke dia biar mari surau masjid, tapi masa ni dia duduk mana? Jadi nak cerita pada kita bahawa kita alhamdulillah, hak mana Tuhan tak uji lagi, maka berjaga-jagalah, berhati-hatilah, ikutlah SOP, kerana mati kita ni kita boleh elak. Kita yang menentukan kematian kita dengan izin Allah. Nak mati tak payah, malam ni boleh mati, pergi Kuala Lumpur ke lampu merah kamu langgar semua, boleh. Tengok siapa ada di Kuala Lumpur. Begitu juga dengan COVID. Tak nak mati boleh, elaklah. Kalau boleh elak, ikutlah SOP. Apa itu SOP? Bukan seekor. Ikut, jangan tak ikut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada malam ini saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara kita nak pakai mask. Kita nak minta pada mask itu dengan izin Allah akan antibiotik. Kita orang Islam biar beza pakai mask dengan orang yang bukan Islam. Cina pakai mask, India pakai mask, tapi apa spesialnya kita pakai mask pada malam ini? Mask kita pakai, pahala kita dapat sebab kita baca ayat Quran. Mask yang kita pakai ini tuan-tuan dan puan-puan, sudah pakai 2-3 kali kita buang dalam tong sampah. Doa yang kita pakai itu jadi teman pada kita dalam kubur nanti. Ni hebat kita orang Islam ni. Kerana Allah menyebut wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Aku turunkan Al-Quran tu ada ubat, ada vaksin dalam tu. Bacalah ayat tu. Masa nak pakai mask ni lagu mana caranya? Saya nak ajar pada malam ni sebab saya cara membuat COVID-19 ni malam ni. Buka mask belakang, pegang lagu ni. Buka. Ikut saya baca doa ni. Sudah saya baca, tiup pada mask, nak pakai boleh pahala lagu mana? Biar ada beza kita orang Islam ni. Okey. Tarik nafas 3 kali. Nak ijazah ni doa ni hebat ni, ada sejarah. Apa ni saya cerita doa ni Nabi mana baca. Bergema Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak boleh memberi mudarat kepadaku sesuatu yang ada di bumi dan di langit, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Cukuplah hanya Allah tempat aku bertawakal, dan tiada kuasa, tiada upaya yang lebih hebat kecuali kuasamu ya Allah. Baca doa tu, tiup pada mah, ambil berkat ayat Quran ni, tiup molek.
Letak di telinga kanan dulu. Pahala ni Rasulullah suruh mulakan dengan yang kanan, sakut di belah kiri. Yes, boleh pahala kamu pakai. Malaikat tulis pahala. Kita orang Islam ni kena cerdik. Pahala ni kita nak bila masalah kubur lagi. Emas ni kita akan buang letak siapa ni. Jadi biar pahala melekat masa kita pakai emas itu, kita baca satu doa kata ulama. Siapa baca doa ni, segala wabak, segala kuman tidak akan masuk ke dalam lubang hidung, lubang mulut dia dengan izin Allah. Ikhtiar. Jadi tak jadi cerita lain. Ikhtiar, cocok vaksin pun ikhtiar. Bahkan ramai yang cocok vaksin mati pun 2 dos. Hak mana mati COVID itu semua pakai emas. Bukan tak pakai emas pun. Kadang-kadang SOP lebih pada kita jaga. Kena juga. Jadi ingat doa tadi ni, doa siapa? Ni saya nak cerita. Nak amal sesuatu doa ni biar tahu susu galau. Sebab tu saya ceramah dalam TV9, tanyalah ustaz 3 hari, tuan-tuan rasa macam sehari. Sebab apa? Saya duk ulah doa ni mari mana, doa Rabbi Syrahli ni mari mana, biar ada relate dengan Quran itu. Doa ni adalah doa Nabi Ibrahim AS. Dengar cerita ni. Ketika mana Nabi Ibrahim nak dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim kata, Namrud, mu ni sesat dah, sembah Tuhan. Tuhanmu ni Tuhan mu makan pun waktu. Lalu Namrud kata, mu ni Ibrahim kurang ajar dengan aku. Wahai kuncu-kuncu aku, kata raja, tangkap manusia ni kita bakar hidup-hidup. Maka Nabi Ibrahim pun diberkas, diikat kaki dan tangannya, nak dilempar dalam api, bukan api kecil macam bakar sampah, menggunung tinggi. Sampai nak balik Nabi Ibrahim tu kena naik tempat tinggi, nak balik dalam api, nak cerita tingginya api. Maka Nabi Ibrahim kata, terbakar dah aku hari ni. Nabi Ibrahim tak tahu dia tak terbakar. Apabila dibaling dalam api, berbolak balik Nabi Ibrahim nak jatuh dalam api, Nabi Ibrahim teringat satu ayat. Ayat ni ayat Quran, yang berarti, cukuplah hanya Allah tempat aku bertawakal. Aku tahu ya Allah, tidak ada kuasa yang lebih hebat kecuali kuasa-Mu. Api pun tak ada kuasa. Kalau musuh sejuk-sejuk, maka Allah mengarahkan api. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejuk Nabi Ibrahim jatuh dalam api. Baca doa ni. Maka nak cerita pada kita apa? Nak cerita pada kita bahawa doa ni adalah doa yang boleh menyelamatkan kita dalam kesuntukan. Doa yang boleh menyelamatkan talian hayat kita ketika warna wabak Omicron hari ni. Hari ni Australia 1 juta rakyat dia kena. Saya dengar atas kereta tadi berita. Hari ni satu hari 1 juta rakyat India, Australia kena Omicron. Lumpuh negara dia. Kita nak baca ni tikon ni sebab apa? Sebab kita tak nampak kuman COVID ni, tuan-tuan. Kalau kita nampak mudah. Kalau orang kena COVID, mari surau pada malam ni dia nyala atas dail nak po telefon ni kena COVID, habis pakat lari tak mari. Sebab apa? Mu ada COVID, banyak nyala atas dail, tapi dah tak nampak. Maka ketika inilah kita nak minta pertolongan Allah. Ketika inilah kita nak minta malaikat jaga kita. Tuan-tuan, kita hidup ni malaikat jaga kita. Setiap orang tu ada malaikat jaga. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kiri kanan kita malaikat jaga. Kalau kita mati, malaikat tak jaga dah kita. Dalilnya di mana? Kita tengok orang mati. Sekejap jawab balik daripada hospital, tak atas tilam, semut mari dah nak masuk kat lubang hidung, kat lubang telinga. Lalat pun mari. Sebelum dia hidup tak ada mari pun. Sebab pun malaikat duk hambat. Dan kita nak pun malaikat hambat kuman COVID ni daripada masuk lubang hidung kita. Boleh tak cara emas tadi pakai? Ingat tak? Yes. Dan syukur juga pada Allah, pada terutamanya pada orang lelaki, pada orang perempuan, kerana Allah buat kita akan telinga ni ada tempat nyakut. Faham tak? Ni tempat nyakut. Kalau tak ada telinga, mana nak kena?
Mujur ada pak nyakut comel dah tu hai buat. Dan nasib baiklah KKM tak suruh kita pakai mask ni kat mata, suruh pakai kat mulut dengan hidung. Kalau pakai kat mata tak mari surah belaka kita malam ni, tak nampak. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa saya nak berpesan sangat? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, penyakit ini boleh bawa maut dengan izin Allah. Saya nak tanya depan saya pada malam ini, siapa yang ada 3 serangkai? Tolong angkat tangan. Darah tinggi, cimani, jantung. Ada? 1, 2, 3, 4 serangkai, bukan 3 serangkai. Apa serangkai tu? Jantung saja. Yes. 4 orang ni berhati-hati, bukan tak nak kamu mari surau masjid, ikutlah SOP, cocoklah vaksin. Kerana kamu apabila kena COVID, na'udzubillah kita tak nak, kamu akan terus ke tahap 4 dan biasanya kamu akan ditidurkan. Ingatlah, peringatan. Dan kita kena ingat bahawa dalam menangani COVID-19 ini, penyakit ini boleh membawa maut dengan izin Allah. Kalau boleh kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan kita mati dengan COVID-19, kita tak nak. Betul tak? Kau siapa nak? Tolong kat tangan. Baru ni saya ceramah di Bukit Pucung minggu lepas. Kebetulan pengurusi masjid dia tu orang yang menguruskan jenazah COVID di Hospital Serdang. Saya tanya dia face to face. Saya kata, Ustaz tolong ceritakan nak lagu mana pengurus jenazah COVID-19 Ustaz. Allah Ustaz. Ustaz tak tahu lagi. Kata tak tahu, bukan kerja saya. Ustaz anda kata dia rebuh mati dengan pakai plekat baju Melayu, pakai plekat baju Melayu tu ya kami balut. Lepas tu kapan lagu mana? Kapan apa Ustaz? Balut dengan cadar hospital je. Bagi jakit bahaya Ustaz. Lepas tu mandi lagu mana? Mandi apa Ustaz? Tayamum je. Berapa puluh orang bayar? 3 orang Ustaz, saya tu Imas, staf hospital 2 orang. Tuan, kita berbalik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ni tolong dengar molek ni. Apabila mati anak Adam itu sebelum tanam, mayat minta 4 benda. Mayat bercakap 4 kali belum tanam. Apa yang mayat minta ni ada tak pada jenazah-jenazah? Hak mati dah tu nak kan? Dah Tuhan pilih dia lagu tu. Kalau kita tak mati lagi, minta mengelaklah. Yang pertama, apabila mati, kata Rasulullah, anak Adam itu masa duk mandi mayat tu, mayat bercakap kali yang pertama, dia kata, "Hei tukang mandi mayat, hari ni aku sudah mati terbujur kaku, tidak bisa untuk bergerak lagi. Kamu nak mandikan aku, mandilah. Kamu nak sabun aku, sabunlah. Cuma satu aku nak minta jasa baikmu, hei tukang mandi mayat. Mu jangan gosok aku kuat-kuat. Aku sakit malikil maut, cabut nyawa tadi tak habis lagi." Mati ni sakit, tak ada orang senyum mati. Kecuali Piramli lah mati senyum. Cerita gapo tu pun berlaku tak? Yang kedua, sudah mandi mayat dikapankan. Ketika kapan mayat bercakap kali yang kedua, dia kata, "Hei tukang kapan mayat, hari ni aku sudah mati terbujuk aku dah. Mu nak balut aku balutlah, mu nak bungkus aku bungkuslah. Cuma satu aku nak minta jasa baikmu, hei tukang kapan mayat. Mu jangan tutup lagi muka aku ni. Aku nak tengok anak cucu aku tak puas lagi. Aku nak masuk kubur dah." Sebab tu orang tak tutup muka mayat dalam negara Islam Mesir kau Mekah kau, kalau mati dia buka muka. Sebab apa? Mayat minta. Hei mayat-mayat ni siapa? Kamu semua kerja di mayat. Mungkin malam ni standby lah. Betul atau tidak? Sudah kapan mayat disembahyangkan? Bukan mayat sembahyang, mayat disembahyangkan. Dan di surau kita ini pun dah berapa puluh, berapa ratus mayat dah disembahyangkan di hadapan ini. Ketahuilah kamu bahawa mayat dalam keranda itu bercakap dan meminta-minta permintaan yang ketiga. Dia kata, "Hari ni aku sudah mati dah. Terima kasih sahabat handai, mari tolong semayang mayat aku.
Sekejapnya semayang rakaat pun tak ada. Dan kata mayat dalam keranda tu, ingat, hari ni aku tak nak orang lain jadi tok imam semayang mayat aku. Aku nak anak cucu aku yang soleh. Dipersilakan. Tuan-tuan, anak soleh ni bukan dalam kubur lagi minta dalam kubur tu benar lah. Masa semayang mayat minta dah. Waktu tu imam dia bercakap sepatah. Belum mayat-mayat. Assalamualaikum, depan kita ni Abu bin Qasim mati. Ambo tu imam sini. Tapi ambo nak tanya sepatah, ada anak cucu nak jadi tu imam? Sila bagi laluan. Dia yang paling layak. Bapa mayat minta. Andai kata ada anak cucu yang angkat tangan, saya tu imam ni, ayah saya ni tok saya, mayat dalam keranda kata, betul anak cucu aku, masa aku mati ada boleh jadi tu imam semayang mayat aku. Andai kata seorang tak ada angkat tangan, mayat kata, celaka anak cucu aku, hidup atas muka dunia senang-senang belaka, masa aku mati seorang pun tak ada boleh jadi tu imam aku. Ingat? Berapa dah? 3. Yang keempat, sudah disembahyangkan, mayat dibawa ke kuburan, dikubur pula mayat minta pula. Dia kata, kalau boleh hari ni aku nak anak cucu aku waktu turun dalam kubur, nak minta anak cucu aku tolong berdoa, baca talqin kat aku sepatah. Nak pula anak cucu yang soleh masa kubur. Tuan-tuan, kita tengok mayat Covid bagaimana dikebumikan. Ada tak anak cucu boleh buat turun? Tolong jawab, boleh tak? Tak. Yang buat turun siapa? Jepang bersama 3 urat tali. Betul tak? Kaki, tubuh, kepala. Waktu turun Jepang, waktu anak cucu duduk mana? Duduk atas pokok termesu tepi pagar kubur ambil gambar. Nak masuk kena sama. Betul tak? Masa sembahyang jenazah 3 orang je. Jangan kata anak cucu suruh jadi tok imam, nak masuk pun tak boleh. Tutup dengan plastik. Tuan-tuan, sebab tu kita tengok ulama kalau mati ramai semayang. Kita orang Islam ni makin ramai semayang, makin berkat mayat kita tu. Dalam ramai-ramai tu ada doa yang dimakbulkan Allah. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dosa dia ya Allah, jadikan kubur dia taman-taman syurga. InsyaAllah dalam wali-wali Allah yang ramai tu akan makbul doa. Sebab tu kita nak mati Mekah. Mekah berapa orang mayat-mayat? Tak terkira setiap waktu as-salatu alal mayyit. Ingat tak kita pergi umrah? Hari-hari kita semayang mayat. Sekali semayang jutaan orang, dalam juta-juta tu mungkin ada wali-wali Allah yang masih mulut dia terima doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya terdengar tu imam baca doa tadi cukup bagus. Bacalah doa ni, kerana doa ni insya-Allah kita akan mendapat kesudahan yang baik. Mati kita mati comel. Hari Jumaat bulan puasa kita mati di atas sejadah tengah baca Quran. Kita mati depan Kaabah dalam raudhah. Mudah-mudahan doa ni namanya doa husnul khatimah. Nak ke tak nak? Okey, letak tangan kanan kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa bil iman wa bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan Engkau akhiri hidup kami, ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat
pengakhiran. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dengan 4 permintaan yang mampu mayat kami tunaikan, dan matikanlah kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku makin tua, makin rajin beribadah, makin baik ya Allah. Dan matikanlah aku bukan dengan COVID-19, matikanlah aku dengan sebaik-baik kematian, dan boleh mengucap 2 kalimah syahadah dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Apa maksud doa ini? Doa ini membawa 2 maksud, kata ulama. Perlu faham molek ni. Husnul khatimah berarti kesudahan yang baik. Lawannya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kata ulama, kesudahan yang baik itu yang pertama ialah kamu makin tua makin baik. Makin tua makin rajin buat ibadat. Makin tua tidak nyanyuk. Inilah husnul khatimah, kerana tuamu itu adalah akhir hidupmu. Saya tahu depan saya masa muda dulu hebat-hebat semua ni, mungkin semayang pun tak berapa nak cukup masa muda dulu. Kamu tahulah, saya tak tahu. Mungkin masa muda ada depan saya ni banduan pun. Tapi tak apa, tu masa muda. Hari tua marilah ke masjid, ke surau taman kita ni. Muslimat, boleh saya nak tanya? Boleh jawab tak? Saya nak tanya muslimat, masa kamu sekolah Melayu tahun 60-an, 70-an dulu, ada kau pakai tudung? Tolong jawab. Dah. Yes. Dah lah tak pakai tudung, pakai gapo masa tu? Ditunjuk atas pohon, skirt belah pula. Suami kamu kahwin dengan kamu dulu sebab skirt lah. Lah ni 40 cucu dah. Sebab skirt punya pasal masa jahiliah, tak apa, tutup ki. Mari tua, mari masjid. Dan saya nak cari orang yang paling tua pada malam ini. Tak payah angkat tangan, saya tengok, saya tahu, saya tak berumur. Ji, umur berapa? 70. Masya Allah. Lagi? 70. Hak ni 60 berapa? 5. 63. Ji? 66. Naik Johan. Waktu Johan 70, 66. Tak ada dah tua pada ni, saya tutup tender dah. Ya? 66 tua dah, subsidi dah tu. Umur subsidi dah. Sebab apa? Kerana Rasulullah menyebut umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 70 ya kebanyakan. Kamu 66. Waktu atas kandar dah kata orang Kelantan 70 dah. Tapi hormatilah haji. Nama haji apa? Haji Man. Hormatilah dia, kerana dia mampu hidup umur 70 tahun. Kamu boleh hidup 70? Belum tahu lagi. Ya tak? Orang mana je? Orang mana? Mana? Johor. Mari jalan Mahanok sini. Ya, saya tahu dah. Kalau tua-tua mari Mahanok lah tu. Sebab sini orang tak pecing lagi dah. Tak apa, nasib baik ada anak. Mari duduk kat surau, ada orang ceramah tiap-tiap malam, boleh mari tupan dengar. Betul tak? Nama haji apa? Haji Azman. Tahniah Haji Azman. Ustaz doakan kamu umur 70 makin rajin beribadah, dan insya-Allah kamu akan mendapat husnul khatimah. Insya-Allah. Umur 70, 66 pun samalah. Dan saya nak banci siapa umur 60 ke atas. Ramai ni 1/3 60 ke atas. Masya-Allah. Menangis Haji Azman. Sebab apa? Kita doakan dia husnul khatimah. Tengok dia menangis. Sebab apa? Dia tahu dia tak lama dah nak hidup. Umur 70. Mungkin hak muda dulu, tapi jangan sedih Haji Man, kerana tua bukan syarat untuk mati. Betul atau tidak?
Covid bukan syarat untuk mati, 3 serangkai bukan syarat untuk mati. Yang penting kita sentiasa bersedia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini juga kita kena ingat bahawa kita mari ini mencari redha Allah. Saya tengok alhamdulillah surau kita ni, saya tengok penceramahnya ada, boleh kata tiap-tiap malam. Cuma minta satu je, kamu hadir je. Kita hidup ni kena mari surau masjid. Boleh kamu tak nak mari surau masjid dengan 4 syarat. Saya nak baca syarat-syarat ni, tolong jawab, boleh ke tak boleh? Syarat yang pertama, jika mati kamu mandi sendiri, boleh? Jawab kuat, boleh? Tak boleh. Syarat yang kedua, jika mati kamu kapan sendiri, boleh? Tak boleh juga. Syarat yang ketiga, jika mati kamu sembahyang sendiri, boleh? Tak boleh. Syarat yang keempat, takut-takut boleh. Sekiranya mati kamu bawa ben jenazah sendiri, gali kubur sendiri, masuk sendiri, boleh? Tak boleh. Kalau kamu 4 benda ni kamu tak boleh masa hidup ni, mari-marilah surau masjid, kerana geng-geng inilah yang akan menguruskan jenazahmu suatu hari nanti. Betul atau tidak? Saya pergi ceramah di Taiping sekali, tuan-tuan. Ramai orang. Apa sejadah atas rumput. Masjid buruk je. Saya tanya Tok Imam buat apa masjid kita ni ramai? Sebab saya mari ceramah ke? Dah Ustaz, 5 waktu beginilah masjid kami, dia kata. Saya kata pasal apa? Ustaz baca tak pintu gerbang saya tulis nak masuk kampung tadi? Allah. Dia tulis apa? Ni dia tulis. Geng-geng kita, surau kita pun kena tulis benda ni. Baru mujarab jadi. Dia kata apa? Wahai penduduk-penduduk kampungku, ingat, sekiranya masa hidup kamu tak pernah mari ke surau kami, jangan harap kami nak menguruskan jenazahmu suatu hari nanti. Bye-bye. Saya kata betul, kata imam tulis, yes. Betul Ustaz, kami tak urus jenazah, sebab dia bukan jemaah kami. Mati baru mai cari kami. Masa hidup paling ke masjid pun tak. Tak tengok. Saya kata betul ke? Dia kata betul Ustaz, baru ni orang Sungai Petani mati. Kami tak urus, hantar balik Tok Ngulu dia urus. Kata buat apa? Rumah dia depan masjid, Ustaz orang baca khutbah, dia boleh pakai ketuala lagi, tak pakai baju. Yes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup ni kena rapat dengan rumah Allah, kita hidup ni kena rapat dengan surau, kerana kita hidup ni tak lama. Kita hidup ni tak lama. Dan kita kena ingat juga bahawa dalam kehidupan kita ni nak selamat, kita kena ikut 3 benda, kata Imam Ghazali. Siapa mengamalkan 3 benda ni, selamat dia di dunia akhirat. Haji belum terlewat, 70 pun ikutlah 3 benda ni Haji Azman. Yang pertama, ayya'rifa khaliqahu. Dalam hidup kita ni, kita kena kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan, nak curi tak jadi, nak buat jahat tak jadi. Apa? Ingat dosa pahala. Tak? Yang kedua apa? Ayya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Nak buat sesuatu benda, perbuatan atas muka bumi ni, fikir baik buruk. Aku buat ni boleh pahala ke boleh dosa? Kalau banyak kebaikan, banyak pahala, buat. Tapi kalau banyak kejahatan, banyak dosa, mu tinggal. Selamat kamu dunia akhirat. Orang tak marah kamu. Berapa dah? 2. Yang ketiga, ayya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kamu hidup ni kena ingat, mati ke lagi muduk mana. Dia tak ada tengah-tengah, syurga neraka, 2 tu je. Mu nak ke syurga ke neraka, ingat mati ke lagi kita duduk mana, maka nescaya kita akan lakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Selamat mengamalkannya. Berapa perkara tadi? 3. Yang pertama, kenal siapa? Kenal Allah. Yang kedua, nak buat sesuatu, fikir baik buruk. Yang ketiga, ahwalahu ba'dal maut. Keadaan kita dalam kubur kayak lagu mana? Keadaan kita dalam kubur kayak lagu mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara ubat Covid yang paling hebat juga disebut oleh para ulama ialah ifsyus salam.
Hak pakai mah tu pakailah. Rupa-rupa ada satu benda lagi yang hebat. Musim wabak melanda, kata ulama, kamu beri dan jawab salam lah, walaupun tak boleh bersalam. Lah ni tak boleh salam. Salam Jepun lah kita ni. Tapi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu adalah vaksin yang hebat. Kerana ulama kata orang yang memberi dan jawab salam itu didoakan keselamatannya oleh para malaikat. Kita nampak dah malaikat doa, bukan boleh doa, malaikat makbul doa dia. Jumpa orang kat tangga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu pun doa nak minta jauh daripada Covid. Hukum bagi salam, sunat ke wajib? Sunat jawab salam wajib. Tapi haram kita jawab salam dalam 4 keadaan. Ni kena ngaji. Walaupun wajib, mu jawab masa 4 keadaan ni hukumnya haram, kata ulama. Bila? Ketika mana haram kita jawab salam ialah ketika mana kita sembahyang Jumaat. Ramai-ramai tu imam bagi salam sudah sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, kita makmum Waalaikumsalam, tu imam. Haram dan batas sembahyang kamu pada ketika tu. Yang kedua, ketika mana kita duduk dalam tandas, salam-salam ni bagai molek, bagai comel, jangan duduk jangan duduk jawab dalam tandas, jangan duduk bagi dalam tandas. Yang ketiga, ketika mana orang bagi salam itu adalah orang kafir. Yes, boleh jawab salam Waalaikum atau Waalaikumsalam, ada jawapan dia. Lah ni Cina hak awal bagi salam, kita nak beli semi-sebik pun tak ikut je. Tak, jawablah Waalaikum. Yang ketiga, yang keempat, ketika mana orang bagi salam itu ada udang di sebalik batu. Faham? Dia bagi salam kita tu sebab tadi kita pergi shopping di pasar raya, bawa anak dara kita tingkat telima tu, bawa barang dalam troli, mari set-set mak motor, mak rempit, bagi salam kita. Saya ke makcik tak jawab dosa. Dia bagi salam mu, dia nak teka anak dara mu tu. Pada ketika tu haram kamu jawab salam. 4 keadaan tu. Saya nak tanya, Brunei kena tak Covid? Brunei kena tak Covid? Walaupun rakyat dia dekat dengan 1 juta, Brunei tak kena Covid. Yang kena tu pun balik luar negara. Apa negara dia tak kena? Kamu tak pernah terfikir ke? Tak pernah tanya ke? Pertama sekali, nama dia tutup peti dulu, bagi nama dia cukup hebat, Darussalam, tempat selamat. Tak? Yang kedua, hari pertama Covid melanda dunia, raja dia bertitah, wahai rakyat-rakyat beta, minta tolong rakyat-rakyat semua, tolong baca Yasin sekali sehari, minta wabak ni tak masuk ke negara kita. Yes, tidak ke dalam Yasin ada salamun qaulan mir rabbir rahim. Yes, jadi jangan main-main dengan salam ini. Maka bacalah salamun qaulan mir rabbir rahim. Kalau tak nak baca Yasin sekalipun, baca ayat tu cukuplah. Minta dijauhkan daripada Covid, minta vaksin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keselamatan kita tu, salamun qaulan mir rabbir rahim tu. Lepas tu jangan main-main dengan salam. Orang kirim salam pada kita, bawa nak balik kampung, malaikat jaga kita, kata ulama, sampai ke kampung bagi salam. Mungkin salam tadi, siapa peringkat tu. Kawan saya baru ni, orang Pasir Mas, balik daripada Kuala Lumpur ke Pasir Mas. Dia bawa kereta atas LPT, 3 orang, aksiden, hancur kereta. 2 maut. Dia tak ada luka sikit abu. Tak ada luka pun. Siapa bawa penyelamat kata, awak ada sekali, saya ada, saya duduk sebelah. Bapa awak tak luka? Dia kata, mungkin berkat saya bawa salam kau. Tadi ada anak dia kira salam ke mak dia pada saya bawa salam tu, nak siapa pasal nak bagi tahu. Mungkin sebab salam tu. Nak cerita hebatnya salam ni. Cuba baca ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan
mir rabbir rahim. Balik amal molek ni, Tuhan ucap selamat pada kamu, malaikat ucap selamat pada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hampir sejam dah kita ceramah. Rasa lama ke metah? Saya tanya sungguh ni, rasa lama ke metah? Jawab lama tu ada saka, tunggu lepas ni kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni juga saya nak ijazah satu ayat. Saya alhamdulillah hari ni saya tak kena Covid, walaupun saya ceramah satu hari satu negeri. Kalau masjid tu kena Covid, maka penceramah itulah antara yang paling cepat kena Covid, sebab dia kongsi mic. Dia kongsi barang ni. Tok bila mic ni juga penceramah kena lalu. Saya dah berpuluh kali nak pergi ceramah masjid. Esok ke tu, hari esok nak ceramah, hari ni Tok Imam telefon minta maaf banyak ustaz, masjid kita kena Covid semalam, habis kena kuarantin. Berpuluh masjid. Tuhan elok saja saya tak kena. Kalau saya ceramah malam tu kena. Kadang-kadang memang saya pada malam tu pergi tukar dengan ustaz lain, ustaz tu pula kena, bukan saya tu, Tuhan tu. Jadi lepas semua. Alhamdulillah saya tak ada penyakit setakat ni. Walaupun saya drive daripada Kelantan pukul 11 tadi nak mari jumpa tuan-tuan ceramah malam ni aku daripada Macang, bukan daripada Putrajaya, bukan daripada Kuala Lumpur. Tapi saya tak ada penyakit, pinggang saya tak sakit. Walaupun saya ceramah orang jamu saya sedap-sedap, setakat ni jantung saya tak sumbat lagi. Apa? Kerana saya mengamalkan satu ayat yang hebat ini. Saya nak ijazah pada malam ni. Musim Covid baru ni 98% jiran-jiran saya semua kena Covid. Tak ada seorang tak kena. Tapi rumah saya, anak saya, isteri saya tak kena Covid. Sampai orang tanya, ustaz makan akar kayu ke apa? Saya kata tak. Doa Nabi Ibrahim ni saya baca, insya-Allah vaksin langit mengalir dalam darah daging kamu. Yakin dengan ayat Quran ni kata kan? Bukan tak suruh yakin dengan emas, pakailah emas tu emas lah. Ayat Quran hak pahala ni 5 patah je ayat ni, bukan panjang pun. Saya tak berhajat nak bagi ayat panjang-panjang, kerana kamu kadang-kadang nama bini tak ingat. So kena bagi ayat panjang. Saya baca kali pertama, hak mana ada penyakit, niat penyakit gapo muntah. Saya baca kali kedua, saya kata niat vaksin antibiotik langit masuk dalam darah daging, niat. Saya baca kali ketiga, saya kata ijazah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan kata qabil tu, saya terima. Balik amal, jadi tak jadi bukan kerja kita, kerja Allah. Yang penting kita minta. Betul tak? Nak ke tak nak? Nak lebih berkat, yang pertama sekali nak baca ayat ni kena buka emas. Saya nak tengok mulut baca bergerak bibir, baru sah ijazah tu. Tak ada gigi pun bukalah mata. Yang kedua nak lebih berkat lagi, saya nak ijazahkan doa tu ada dalam kitab saya ni. Saya pergi ceramah mana pun saya bawa kitab saya ni. Dalam buku ni lah, dalam ayat-ayat dalam buku ni lah, duduk dalam YouTube, dalam TV, dalam TikTok, semua ada dalam ni. Buku saya ni. Lepas saya kata ijazah, tuan-tuan peluk kitab ni, ayat-ayat Quran dalam ni, mudah-mudahan ada keberkatan. Bukan ilmu saya, ilmu Allah. Yang penting kita amal beramai-ramai. Boleh tak? Bukan mahal pun, saya nak bagi free, saya pun cetak. Satu ni 30 je. Saya tahu mari masjid bukan mari pasar malam, tak ada masalah, angkat tangan dulu. Saya bukan mari nak nego, mari nak beri ilmu. Hak mana masalah duit tu kita cerita lepas ni. Ada nombor akaun dalam ni. Siapa nak boleh angkat tangan. Kita baca ramai-ramai. Habis-habislah, saya bawa tak banyak. Ayat dia ada atas sekali dalam kulit buku ni. Muslimat jangan sibuk nak bayar, ambil dulu. Kalau ni orang bayar dengan telefon je, esok lusa boleh bayar. Yang penting ilmu tu kita ada, ijazah tu. Tengok ayat atas sekali di kulit buku warna kuning tu, ayat tu saya nak ijazah tu. Belah muslimat, siap tak ada orang bagi. Okey, kita nak baca dah ni.
Ambil jangan ketinggalan, kita baca ramai-ramai, insya-Allah. Hak ni kita bawa masuk kubur ni bukan buku ilmu yang kita baca tu. Kita beli makanan, beli minyak kereta tak tahu mana habis. Hak ni bekal kita dalam kubur kayak gini. Ayat kuning ni nampak tak? Yes, kita nak baca. Angkat tangan semua. Ya Allah ya Tuhanku, sebut. Berkatilah ayat yang aku nak baca beramai-ramai pada malam ini ya Allah. Jadikanlah ayat ini sebagai ubat, sebagai vaksin dalam tubuh badanku ya Allah. Letak di dada kiri. Ikut saya baca. Tarik nafas 3 kali. Bergema Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pejam mata, tarik nafas. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kau ada penyakit, niat penyakit apa kamu ada sekarang, kamu yang tahu, saya tak tahu. Niat muntahkan penyakit itu ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jam mata, tarik nafas. Ya Allah Tuhanku, campurkanlah vaksin langit dalam darah dagingku ya Allah, untuk melawan segala wabak, terutamanya COVID-19. Jagalah diriku, keluargaku daripada wabak ini ya Allah. Niat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk diamalkan sebagai ikhtiar, kerana Allah Ta'ala qabiltu, saya terima Ustaz, untuk diamalkan sebagai ikhtiar. Amin ya Rabbal Alamin. Baca model tu dah, mudah-mudahan pendek je. Dan malam ni saya bawa 2 ijazah. Ustaz lain mari ceramah, dia tak ada barang ni. Sebab barang ni melibatkan penyakit, melibatkan sanad, dia kena baca beramai-ramai. Satu berkitab, satu bersurat. Surat saya bawa ni adalah perjanjian Nabi Sulaiman dengan Ifrit, terutamanya rumah-rumah yang nampak kelibat kat tangga, kat bilik air, kat store. Duk rumah macam kamu ni bertingkat-tingkat, malam-malam bunyi guli kursi atas. Tuan balik cuti tapi bunyi alih kursi, kukereh bunyi guli atas. Ni ubat paling mujarab. Anak cucu menangis, baca tiup atas muka, senyap. Saya tahulah, sebab saya duduk berubat orang dengan doa ni. Saya ambil daripada Syekh Wahid Al-Bali di Mesir masa ngaji dulu. Dia kata kalau mu ceramah tolong ijazah ni. Ramai orang tak tahu ni. Duduk dalam kitab tua beratus tahun dulu, mu tolong cedok ambil waktu bik ijazah ke orang. Sebab doa ni masa Nabi Sulaiman ada kuasa, dia panggil Ifrit mari ngadak dia. Hey Ifrit, tolong bagi tahu geng-gengmu jangan masuklah rumah orang ni dan jangan ganggu anak cucu dia. Baik, comel maksud dia. Tak ingat tak apa, tepek dinding. Syarat tuan rumah kena ingat lah. Jangan jin dulu ingat pada kamu. Doa ni kita baca ramai-ramai. Saya baca, saya tahu dah. Tuan-tuan tak bawa pen kertas, tulis pun tu kertas-kertas, saya tolong salin dah ni. Bukan maha hapus ke pen kertas je. Tak atas riba ikut saya baca. Bila saya kata ijazah, tuan-tuan kata qabil tu, buat balik 2 ijazah malam ni. Siapa nak ulang kat tangan, kita baca ramai-ramai. Lepas tu nak photostat lah. Nak bubuh dalam grup WhatsApp family, ambil ni aku terima ijazah dengan Ustaz syarahan semalam ni, tolong pakai amal keluarga kita ni, mudah-mudahan selamat. Hantarlah. Yang penting kita tu ada ijazah dulu.
Tok atas riba ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu bahawa kamu keluar, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan doa ini sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala qabiltu. Alhamdulillah. Amalah molek dua bekal yang ada sanad ni, mudah-mudahan baca molek. Tak kena tanya Tok Imam. Tok Imam lebih arif benda ni, dia tahu mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada soalan nak tanya boleh tanya jika ada. Dan kalau tak ada, saya nak tanyalah. Saya nak tanya, ada yang berhajat nak buat rawatan tak malam ni? Tolong kat tangan. Darah tinggi, cimani, jatuh, batu karang, gaut, seteruk, saka, sihir, santau, anak suka main telefon. Ada tak? Nak ikhtiar, sembuh tak sembuh pakai kerja kita. Satu, ada 10 orang saya tunggu. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Adalah muslimat pun ada tu. InsyaAllah lepas mayang pas ni tunggulah. Kita buat rawatan. Cuma tolong tangkap hak mana sudah ceramah, dia balik lalu pakai start motor balik lalu, tolong tangkap orang ni, dia ada saka, dia lagi awal ni. Dan satu berita baik saya nak bagi tahu anda kepada siapa-siapa yang ada penyakit darah tinggi, kencing manis, jantung. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Batu karang, gaut, seteruk, buah pinggang. Barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik. Mata tak berapa nampak, kelabu, telinga tak berapa dengar, lutut sakit, buasir sampai berdarah dah. Ada penyakit kulit, kolesterol tinggi, prostat orang lelaki tua-tua kat kencing tak puas ni. Terutamanya selit dis, sakit lutut, gaut, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, seteruk, buah pinggang, barah, resdung dan sebagainya. Saya bawa sini kayu. Tuan-tuan kenal tak kayu apa ni? Siapa tahu? Yes, kemudian hitam. Tahu Tok Iman? Tahu mana Tok Iman? Tok Bomo ni Tok Iman. Ada rumah Tok Iman? Ada rumah dia ni, kata Tok Bomo. Kayu ni saya ambil Tok Batin, orang asli di Gua Musang. Kita rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning. Ni bukan petrol ni. Rendam 3 minit air panas, tak rasa pahit, tak rasa kelak, minum air dia segelas sehari. Orang kencing manis darah tinggi 18-20, minum segelas turun 5-6 dah dengan izin Allah. 10 orang yang ambil dengan saya, 8 orang sembuh dengan jayanya. Apa guna ada duit sakit? Ubat hospital kita makan daripada muda lagi. Saya takut buah pinggang terancam. Terutamanya yang makan ubat darah tinggi sebiji sehari, tolong kat tangan. 1, 2, ramai. Cuci balik buah pinggang kita dengan kayu ni, dengan izin Allah. Betul orang asli tak ada cuci buah pinggang. Walaupun dia minum air sungai, tak ada napi kawi pun rumah dia, tapi buah pinggang dia molek. Dia duk minum benda lagu ni lah. Tapi jumpa saya malam ni dah lewat kencing manis 20, darah tinggi 200, tak pada rendam dah, kena cari pasu di rumah, asuh dalam pasu. Cara tua-tua dulu buat nawar, asuh, ambil air, cucuk, minum air asahan dia tu, turun mendadak dengan izin Allah.
Saya kata rendam 3 minit, bukan telang, mampu kerah pun telang. Kayu ni besar ni. Selamat mencuba. Mudah-mudahan. Sakit-sakit sendi, lengan-lengan badan macam biasalah. Ada minyak komunitas ni, minyak kayu ni saya buat dengan izin Allah. Jadi untuk akhirnya malah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah hidup kami dengan sebaik-baik pengakhiran. Jangan sekali kau mengakhiri hidup kami dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah 4 permintaan kami ketika mana kami terbujur kaku menjadi mayat. Ya Allah, tunaikanlah 4 permintaan kami tadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ayat-ayat yang dijazahkan kepada kami pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat itu boleh membantu menyembuhkan penyakit kami, boleh menjadi vaksin dalam tubuh badan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami, jagalah keluarga kami daripada wabak yang mengancam ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Okey, kepada siapa-siapa yang ambil buku kertas tu, dia ada bawa duit, ada kaunter di luar tu. Yang tak bawa duit pun tidak ada masalah, kita berubah pukul 11 belum tentu siap, nak balik ambil sempat. Tapi hak jenis suka berhutang ada juga, tak ada masalah. Dalam buku saya ni muka surat 186 ada nombor akaun. Anytime you boleh tembak, tidak ada masalah. Saya tak pernah telefon tanya dah masuk ke tak. Masuk. Cuma sekiranya mati, saya bagi tahu awal ni musim Covid ni, sekiranya mati saya halalkan. Cuma satu saya tak halal. Tolong dengar, satu ni saya tak halal. Jika kamu buat mati. Ni saya tak halal. Bukan banyak pun buku ni 30, kertas tu 20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang nak berubat sudah semayang, tolong tunggu dalam saf insya-Allah.